Seorang daripada suspek kes bunuh timbalan Ketua Pengarah Kastam direman 6 hari. Pembangunan projek River of Life di BKL catat kemajuan 25%. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia, berita wilayah 6 Julai 2014. Anda bersama saya Hakim Nasir. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Perdana Menteri dan isteri tiba di Terengganu pukul 2.55 petang tadi bagi menghadiri majlis berbuka puasa dan rahmat Ramadan Felda Kebangsaan di Tepuh. Ketibaan Datuk Seri Najib Tun Razak dan Datin Seri Rosmah Mansur di lapangan terbang Sultan Mahmud disambut lebih 1,000 orang diketuai Menteri Besar Datuk Ahmad Razif Abdul Rahman. Turut mengiringi Menteri Pendidikan II Datuk Seri Idris Jusoh dan Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jalani Johari. Barisan Exco Kerajaan Negeri dan pemimpin-pemimpin Parti Barisan Nasional Negeri juga kelihatan di lapangan terbang. Memulakan lawatan, Datuk Seri Najib diberi taklimat mengenai pembangunan negeri oleh Menteri Besar di Wisma Darul Iman. Beliau kemudiannya dijadual berbuka puasa bersama lebih 7,000 peneroka Felda dan penduduk Terengganu di Kompleks Felda Wilayah Timur Tepuh, dan pelbagai bentuk sumbangan dijangka akan disalurkan pada majlis itu. Sebelum mengakhiri lawatan kerja di Terengganu, Datuk Seri Najib dan isteri akan bersama penduduk sekitar seberang Takir menunaikan solat Isyak dan solat sunat tarawih berjemaah di Masjid Al-Abrar, Bukit Tokbeng. Kira-kira 7,000 warga peneroka Felda dan penduduk sekitar Tepuh, Kuala Terengganu bertuah kerana berpeluang berbuka puasa bersama Perdana Menteri malam ini. Dan untuk laporan semasa, kita bersama Nur Yusof di Kuala Terengganu. Silakan. Ya, terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Saya Nur Yusof bersama dengan kru penerbitan pada petang ini terus kita melintas langsung daripada perkarangan pejabat Felda di Tepuh di Kuala Nerus, Kuala Terengganu ini, dan ini merupakan hari yang ditunggu-tunggu khususnya oleh para peneroka Felda termasuk juga sebahagian rakyat Terengganu, di mana program berbuka puasa serta Ramadan dan juga Perhimpunan Felda Kebangsaan yang melibatkan warga Felda Terengganu dan juga wakil-wakil dari seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Dan sebentar lagi dijangka dalam kira-kira pukul 6.15 petang, Perdana Menteri akan bersama dengan peneroka lebih kurang dalam 7,000 orang untuk bersama berbuka puasa, dan seterusnya kita akan dengan ucapan atau amanat khusus untuk peneroka. Dan kita bertuah pada petang ini untuk bersama dengan Ismail Muhammad, Ketua Peneroka Negeri Terengganu. Assalamualaikum Cik Ismail. Waalaikumsalam. Jadi mungkin dapat katakan sesuatu tentang majlis ini yang dihadiri oleh Perdana Menteri. Saya bagi pihak peneroka khasnya Negeri Terengganu dan seluruh peneroka Malaysia, saya rasa bangga di atas kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dalam majlis Ihya Ramadan bersama peneroka pada petang ini. Dan saya harap kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk, beliau akan dapat memberi apa sahaja untuk keperluan peneroka, dan kemungkinan pada petang ini akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan kita sanggup menunggu dan mendengar apa yang akan diucapkan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Sebelum ini sudah banyak perkara telah diumumkan demi kebaikan faedah. Macam mana setakat ini, apa yang boleh disebut? Setakat hari ini yang diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri ialah yang pertama sekali kemudahan kepada peneroka untuk pinjaman pembesaran rumah, untuk anak-anak peneroka dan cucu peneroka untuk pelajaran, dan lain-lain peruntukan yang diberi oleh pada hari ini begitu banyak sekali, dan lumayan kepada peneroka generasi kedua dan juga generasi yang ketiga. Dan juga termasuk dalam sekarang ini Koperasi Pemodalan Felda dan juga Felda Global Ventures yang telah disenarai oleh kerajaan oleh Felda setakat hari ini, alhamdulillah. Dan juga KPF, seperti mana dalam mesyuarat agung baru ini kita akan dapat 15% dividen daripada Koperasi Pemodalan Felda. Boleh kita kata apa yang dibuat ni untuk kebaikan, dan tentunya kita akan memberi sokongan padu pada perancangan Perdana Menteri. Kami pihak peneroka memberi sokongan padu kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri oleh kerana beliau telah melaksanakan tanggungjawab memberi kemudahan kepada peneroka khasnya dan juga kepada rakyat seluruhnya di Malaysia ini setakat hari ini.
Terima kasih Encik Ismail, merupakan Ketua Peneroka bagi wilayah Negeri Terengganu, dan itu sajalah laporan saya, Nur Yusof, terus dari Kuala Terengganu. Kembali pada rakan tugas untuk berita selanjutnya. Terima kasih Nur Yusof. Salah seorang suspek kes bunuh timbalan Ketua Pengarah Kastam Datuk Syahrudin Ibrahim direman selama 6 hari bagi membantu siasatan polis. Perintah reman bermula hari ini dikeluarkan di Mahkamah Magistrat Putrajaya oleh Magistrat Nur Dahlia Azmi pagi tadi. Suspek berusia 20 tahun dan bekerja sebagai jurudawai ditangkap pada 26 Jun lalu di Ceras berhubung satu kes rompak. Susulan itu, polis melancar gerakan memburu 2 lagi suspek dan kemudiannya berjaya diberkas pada Rabu lalu di Ampang. Kedua-duanya akan dibawa ke mahkamah Selasa ini bagi perintah tahanan reman. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Dalam kejadian pada pukul 8.15 pagi 26 April tahun lalu, Allahyarham Syahrudin ditembak mati ketika dalam perjalanan untuk ke pejabat. Awal pagi tadi di Taman Golden City Fohsang dekat Kota Kinabalu, Sabah, malang menimpa seorang lelaki warga emas berusia 66 tahun. Insiden rompakan yang dilakukan seorang suspek telah meragut nyawanya. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Jautih Dikun berkata siasatan awal mendapati mangsa ketika itu baru sahaja tiba di pekarangan rumah dan sedang membuka pagar apabila seorang lelaki tiba-tiba meluru masuk dalam kenderaan pacuan 4 roda milik mangsa. Melihat keadaan yang berlaku, mangsa berpaut pada kenderaannya dan diheret kira-kira 30 meter dari kediaman sebelum suspek bertindak melarikan kenderaan tersebut. Kes diklasifikasikan sebagai kes bunuh dan disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Serentak dengan insiden, pihak berkuasa melancarkan op tutup sekitar kenderaan bagi mengesan suspek dan kenderaan yang dilarikan. Kerjasama orang ramai juga dimohon jika ternampak pacuan 4 roda dengan nombor pendaftaran SAB 8182T untuk melaporkan dengan segera kepada pihak polis. Polis Kedah berjaya menumpaskan satu sindiket perjudian yang mempertaruhkan wang mencecah hampir RM1.5 juta sebulan. 6 lelaki termasuk ketua sindiket dan seorang wanita turut ditahan. Ia hasil serbuan yang dilakukan pasukan D7 Ibu Pejabat Polis Kontijen Kedah di 6 lokasi berasingan di sekitar daerah Kubang Pasu petang semalam. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Kedah, ACP Muhammad Nasir Ya berkata, serbuan secara serentak dilakukan di 6 buah premis di Kodiang, Padang Sera, Megat Dewa dan Jitra. Ketika serbuan, pemilik premis cuba melarikan diri namun berjaya ditahan. Hasil pemeriksaan, polis merampas wang tunai hampir RM2,000, 2 buah mesin fax, 70 helai kertas yang tercatat angka-angka disyaki nombor judi dan beberapa peralatan lain. Siasatan awal mendapati kesemua premis terbabit beroperasi di bawah satu rangkaian yang sama dan telah beroperasi sejak 3 bulan lalu. Kes disiasat di bawah Seksyen 4A-A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Projek penambahbaikan dan penaiktarafan sungai melalui program River of Life telah mencapai tahap 25% pelaksanaan kebersihan. Menurut Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Ahmad Faizal Talib, pelaksanaan tersebut melibatkan sungai dari Jelatik hingga Mid Valley. Tambah beliau, bagi menyokong usaha tersebut menerusi strategi Blue Corridor, bangunan-bangunan baru yang dibina perlu menghadap sungai kira-kira 10 meter dari sungai. Untuk itu, sebanyak 111 tender terbuka akan dibuka oleh kerajaan untuk mana-mana pemaju yang berminat membeli tanah bagi mendirikan bangunan. Bagaimanapun, tender tersebut hanya akan dibuka selepas projek River of Life siap sepenuhnya. Langkah-langkah yang kita yakin akan menjadikan Kuala Lumpur lebih ceria dan natural endowment of Kuala Lumpur melalui sungai ini need to be enhanced, dan ini mungkin akan menjadi satu daripada langkah untuk kita menjadikan Kuala Lumpur vibrant, bertaraf antarabangsa dan sungai menjadi faktor penarik kepada aktiviti pelancongan di masa akan datang, insya-Allah.
Beliau bercakap kepada media selepas menyertai program Hari Bebas Kenderaan di Ibu Negara. Sementara itu, dalam program yang sama, berpuasa tidak menghalang umat Islam untuk menyertai aktiviti berbasikal dan riadah bersama keluarga. Tak. Sebab cycling ni macam dah jadi sebahagian daripada hidup saya. So, jadi bila tak cycling, rasa macam tak seronok. Sebab cycling ni memang best lah. Dia tak jadi penghalang langsung. Seawal jam 7 pagi, pelbagai kaum hadir bagi menyertai program yang disambut pada hari Ahad pertama setiap bulan tersebut. Sehubungan itu, menurut Datuk Seri Ahmad Pezal, beliau akan mencadangkan aktiviti itu diadakan 2 kali dalam setiap bulan kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL. Perkhidmatan monorail antara stesen Jalan Imbi dan Jalan Hang Tuah adalah selamat. Jaminan diberi timbalan Ketua Pengarah Pelaksanaan Projek dan Penyenggaraan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL, Datuk Muhammad Najib Muhammad. Beliau berkata demikian bagi merujuk kepada tindakan susulan berikutan kejadian 2 lubang benam di persimpangan Jalan Imbi pada Rabu lalu. Katanya di BKL telah membuat ujian terhadap kekuatan tiang monorail dan selepas ini akan memberi fokus terhadap ujian struktur bawah tanah. Setelah melakukan beberapa ujian di BKL berpuas hati dengan keadaan keselamatannya, kini terserah kepada Rapid Rail Sdn Bhd untuk membuat penilaian muktamad tentang keselamatan laluan itu sebelum menyambung kembali perkhidmatan monorail. Dalam kejadian pada 9.30 pagi itu, sebahagian daripada terowong bawah tanah sepanjang 35 meter dengan 4 lorong yang dibina bagi mengurangkan kesesakan di persimpangan Jalan Imbi runtuh sedalam 5 meter akibat pergerakan tanah. Berikutan kejadian itu, perkhidmatan monorail antara stesen Jalan Imbi dan Jalan Hang Tuah digantung. Alustar, Sungai Petani dan Langkawi, 3 lokasi yang dikenal pasti di Kedah untuk rumah transit, menempatkan golongan gelandangan dalam tempoh terdekat. Bagaimanapun, kerajaan negeri sedang mencari premis sesuai termasuk rumah-rumah kerajaan yang tidak digunakan. Perkara itu akan dibawa dalam mesyuarat Exco Kerajaan Negeri Rabu ini. Diperjelaskan golongan berkenaan hanya dibenarkan tinggal di rumah berkenaan bagi tempoh waktu tertentu dan tidak lebih 3 bulan. Kena ada rumah transit ini. Kita tak boleh kata orang gelandangan ni orang miskin. Ada orang yang memang dia ada duit, tiba-tiba mengejut. Dia hilang segala-galanya. Yang tak memungkinkan dia untuk pergi mana-mana pun. Jadi kita perlu ada satu institusi yang kita panggil rumah transit yang membenarkan golongan ini duduk sementara dia nak cari kerja tempat. Golongan ini kebanyakannya adalah isteri-isteri yang dihalau keluar daripada rumah mungkin. Ya, selepas mungkin suami mati, mungkin suami ceraikan dia, suami kahwin lain. Sekelip mata aja dia hilang segala-galanya. Dalam masa sama, kerajaan negeri tidak akan menyekat orang awam memberi sedekah kepada golongan gelandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Sebenarnya bulan Ramadan adalah bulan untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang terbaik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita cara berbuka puasa yang terbaik, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dengan hanya beberapa biji kurma dan air sejuk, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat maghrib. Tetapi yang kita lihat pada hari ini, kebanyakan umat Islam yang berbuka puasa dengan makanan-makanan yang terlalu banyak, makanan-makanan yang terlalu mewah, hingga kadang-kadang mereka tertinggal solat maghrib ataupun kadang-kadang mereka menunaikan solat maghrib hampir-hampir masuk kepada waktu isyak, dan mereka telah memenuhkan perut mereka dengan sepenuh-penuhnya dengan makanan, dan ini akan menyebabkan mereka keletihan dan tidak dapat menunaikan ibadah yang seterusnya, iaitu yang amat dituntut dalam bulan Ramadan, iaitu ibadah solat tarawih. Sidang penonton yang dirahmati Allah, gaya pemakanan yang silap dan gaya pemakanan yang salah daripada aturan Nabi SAW ini amat mencacatkan ibadah kita, kerana kita tidak dapat menunaikan solat maghrib dengan sempurna, dan kadang-kadang kita tertinggal solat maghrib kerana kita memakan makanan yang terlalu banyak dan terlalu mewah yang lain daripada yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi sempena bulan Ramadan ini, cubalah kita berbuka puasa sebagaimana Nabi SAW berpuasa. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kerjasama berterusan pelbagai pihak dalam pelaksanaan aktiviti perpaduan dan keharmonian rakyat di Sabah dialu-alukan. Malah Ketua Menteri Datuk Seri Musa Aman yakin dengan kerjasama sedemikian mampu mengekalkan keamanan serta kemakmuran negara. Laporan itu antara rangkuman negeri di bawah Bayu. Dalam masa sama, Datuk Seri Musa mahu penglibatan proaktif ketua-ketua UMNO setempat bertemu dengan penduduk setempat bagi mengetahui secara lebih dekat permasalahan serta keperluan mereka, dan teguran turut dibuat kepada para peniaga agar tidak mengambil kesempatan meraih keuntungan berlebihan dalam bulan Ramadan sehingga mengabaikan tuntutan beribadah. Dengan pegangan teguh pada ajaran Islam, membuatkan umat Islam tidak mudah goyah dengan penindasan pihak tertentu. Kewujudan golongan ekstremis yang menindas umat Islam menerusi pelbagai kaedah merupakan cabaran besar yang menuntut umat Islam agar berjihad menangkis setiap fitnah yang dilontarkan golongan tidak bertanggungjawab. Pandangan disuarakan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Haji Jin Noor. Akhir sekali, Ahli Parlimen Sipitang Datuk Sapawi Ahmad melihat keseimbangan pembangunan pendidikan dan rohaniah elemen penting ke arah pengukuhan ukhuwah umat Islam. Ke arah memupuk semangat ukhuwah dalam kalangan masyarakat Islam, masjid mampu menjadi medan pertemuan untuk menjalinkan ikatan kekeluargaan dan kasih sayang. Keadaan trafik di lokasi pengundian pemilihan umum pemilu Presiden Indonesia di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu, Sabah terkawal dan kehadiran dijangka meningkat hingga petang ini. Seawal 9 pagi tadi, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dikunjungi rakyat negara itu bagi membolehkan mereka membuang undi. Pemangku Konsul Jenderal Republik Indonesia M. Fauzi Eko Nugroho berkata, seramai 159,873 rakyat Indonesia yang bekerja dan tinggal di Sabah mengundi pada kali ini. Daripada jumlah itu, 11,200 mengundi di Konsulat Indonesia di Karamunsing, termasuk 3,200 pengundi di tempat buang undi bergerak di Telipok, Penampang, Papar, Tuaran dan Inanam. Sementara 56,000 pengundi lagi mengundi di Konsulat Jenderal Tawau, Lahad Datu dan Semporna. Baki 148,673 lagi rakyat negara itu telah mengundi pada 1 Julai lalu hingga hari ini di 47 pusat mengundi yang ditempatkan di ladang-ladang seluruh Sabah. Di Sarawak, pemilihan umum untuk memilih calon presiden dan wakil presiden dalam pilihan raya Presiden Pilpres Indonesia 2014 yang diadakan di Konsulat Jenderal Indonesia di Kuching berjalan lancar bermula pukul 9 pagi tadi. Ketua Penitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Indonesia Fatan Sutrismo berkata 200 dari 1,500 pengundi yang berdaftar sudah melaksanakan tanggungjawab masing-masing sehingga 10 pagi. Dalam masa sama, yakin pusat pengundian di Kuching akan merekod jumlah pengundi di luar negara Indonesia tertinggi di dunia sekali lagi berdasarkan rekod sebelum ini. Selain undi pos, undi melalui drop box yang beroperasi di 246 pusat seperti di Kilang dan Ladang sudah dilaksanakan bulan lepas, berjaya mengutip lebih 90% dari 91,500 pengundi berdaftar di seluruh Sarawak. Pemilu calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2014 akan diadakan Rabu ini di Indonesia dan undi bakal dikira 14 Julai ini. Menjual makanan sebelum pukul 3 petang membolehkan lesen peniaga di Kedah ditarik balik serta-merta. Tindakan menyita premis turut dilakukan bagi memastikan kumpulan berkenaan tidak mengambil kesempatan mengaut keuntungan mudah. Jadi saya juga nak memperingati kepada pengusaha restoran supaya jangan sekali-sekali melanggar syarat yang kita berikan. Kalau mereka melanggar, bermakna kata kita akan mengambil tindakan tegas. Dan saya berharaplah pihak-pihak wajib akan memantaulah masuk pejabat agama dan sebagainya. Berdasarkan undang-undang berkaitan operasi premis perniagaan pada Ramadan, hanya membenarkan restoran memulakan perniagaan bermula 3 petang kecuali restoran franchise makanan segera.
Restoran Hamid di JT Kuah Langkawi juga dibenarkan beroperasi seperti biasa untuk kemudahan pelancong. Dalam masa yang sama, masyarakat setempat juga diminta membuat laporan jika terdapat premis kediaman yang dijadikan lokasi perjudian haram. Pelbagai program ibadah dapat dianjurkan bagi memperoleh keberkatan di bulan Ramadan ini. Di Pulau Pinang, Pergerakan Wanita UMNO Bayan Baru menganjurkan Majlis Tadarus Al-Quran yang bukan sahaja bagi mengimarahkan bulan yang mulia ini, malah mengeratkan silaturahim sesama Islam. Majlis tersebut diadakan di Masjid Umar Al-Khattab di Bayan Baru. Menurut Ketua Wanita UMNO Bayan Baru, Datin Ros Suryati Alang, ia diadakan setiap tahun bagi memberi semangat kepada jemaah di kawasan Parlimen Bayan Baru menjelang bulan Ramadan. Pada majlis ini, seramai 600 orang yang terdiri daripada golongan yang memerlukan diberi bantuan beberapa barangan dan makanan. Turut hadir dalam majlis itu ialah Ketua UMNO bahagian Bayan Baru, Mansur Musa. Majlis Tadarus Al-Quran peringkat Parlimen Bayan Baru ini kita adalah acara tahunan dan Alhamdulillah pada pagi ini kita mendapat sambutan yang begitu baik selama 600 orang lebih menyertai program Tadarus kita pada pagi ini. Dan saya berharaplah dengan program-program sebegini maka kita dapat mengeratkan lagi silaturahim dan juga mengimarahkan masjid khususnya pada bulan puasa. Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT perlu mengkaji semula infrastruktur sekitar kawasan kendaliannya. Ini terutama keselesaan peniaga dan orang ramai semasa berkunjung ke Bazar Ramadan. Menteri Besar Datuk Ahmad Razif Abdul Rahman menegaskan pihak berkuasa tempatan itu diminta menjalankan kajian sistem perparitan dan lain-lain kemudahan sedia ada. Beliau kesal dengan masalah yang dihadapi peniaga dan orang ramai berikutan keadaan itu baru-baru ini. Jadi ini merugikan sebenarnya. Merugikan kerana kita menyediakan tempat yang begitu baik tetapi dengan aspek-aspek yang saya sebut tadi akan menimbulkan masalah terutama kerugian kepada penjual. Jadi penjual hari ini bila dia merugi, ini akan menyebabkan tahap ekonomi peniaga-peniaga akan merudum. Datuk Ahmad Razif menyatakan perkara tersebut kepada media selepas menghadiri program kempen keselamatan makanan di Dataran Shah Bandar, Kuala Terengganu. MBKT juga diminta mengenal pasti beberapa lokasi berpotensi untuk dijadikan bazar harian bagi membolehkan peniaga menjalankan aktiviti sepanjang masa. Keunikan adat pepatih yang ditonjolkan menerusi pelbagai penganjuran program memberi pendedahan kepada masyarakat umum. Namun ada sesetengahnya terutama generasi muda di Negeri Sembilan kurang mengetahui budaya yang masih dilakukan, antaranya Pantang Kuchong. Dan bagi mengetengahkan Pantang Kuchong dan Bedok, program Karisma Ramadan Qobla Imsak dianjurkan di Kampung Parit, Kuala Pilah. Tradisi dilihat adun pilah Datuk Nur Hayati Omar sebagai tanda penghormatan dan kesopanan dalam menghidangkan makanan. Sebenarnya kita nak menghidupkan tradisi lama, contohnya Pantang Kuchong dengan memukul beduk, ya. Pantang Kuchong ni ialah tradisinya zaman dulu di mana kita menghidangkan tetamu kita dalam pantai yang kita balut dengan kain batik dan begitu sopan dengan kita tertibnya kita letak dengan tetamu, dan itu sebenarnya satu tradisi yang sudah dilupai. Bagaimanapun, ikatan Pantang Kuchong berbeza-beza dan setiap satu membawa makna berlainan. Tradisi ini sering digunakan pada majlis seperti Maulidur Rasul serta majlis adat di Negeri Sembilan. Orang kita tahu, orang muda, generasi muda hari ini lupa apa asal-usul adat pepatih kita ni. Jadi bila buat kaedah seperti ini, paling tidak pun kita boleh ceritakan dengan orang. Sedikit berita sukan. Ekoran kecederaan dialami pemain badminton nombor 1 Datuk Lee Chong Wei. Majlis Olimpik Malaysia KOM akan mengumumkan penggantinya sebagai pembawa jalur gemilang pada Sukan Commonwealth di Glasgow, Scotland esok. Keputusan itu akan dibuat selepas KOM menerima laporan rasmi mengenai status Chong Wei daripada Majlis Sukan Negara.
Menurut Setiausaha KOM Datuk Sieh Kok Chi, beberapa atlet yang dilihat layak menggantikan tempat Chong Wei telah disenaraikan. Antaranya pelumba basikal Azizul Hasni Awang dan Josiah Eng. Datuk Lee Chong Wei terpaksa menarik diri daripada Sukan Commonwealth selepas mengalami kecederaan pangkal peha semasa beraksi pada kejohanan terbuka Indonesia bulan lepas. Selain itu, kontingen negara juga diberi penghormatan buat pertama kalinya menjadi ketua pembawa masuk bendera negara-negara rantau Asia, dan pengiktirafan itu akan diberi kepada Ratu Squash Negara Datuk Nicole David. Seramai 179 atlet dan 90 pegawai daripada 16 jenis sukan akan menyertai Sukan Commonwealth yang akan bermula 23 Julai hingga 3 Ogos ini, dengan atlet bowling padang merupakan skuad terawal akan berlepas ke Glasgow esok. Berdasarkan ini sahaja perkembangan setengah jam berita wilayah Ahad 6 Julai 2014. Berpuasa bukanlah penghalang untuk melakukan aktiviti senaman pagi di bulan Ramadan apabila kira-kira 30% daripada 3,000 peserta kempen Pagi Bebas Kenderaan anjuran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang membanggakan kerana kempen berkenaan bertujuan memupuk warga kota untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Dengan itu wilayah telus kepada anda.